أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع تابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، خصوصا إلى أبينا وشيخنا ومعلمين ومربنا وأمنا ومؤلف الكتاب ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Yang saya hormati Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fakhruzi, Ustaz Syari, Ustaz Bukhari dan juga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merufakkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kurniaan daripada Allah, keizinan daripada Allah, ketentuan daripada Allah, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat berhimpun, berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan keampunan, pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keampunan pengampunan di atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum ini hinggalah ke saat, waktu dan ketika ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi memberikan peluang, ruang, kesempatan kepada kita untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah pun masuk ke satu tahun yang baru, itulah 1445 Hijrah. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat kehidupan. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ada 5 nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat kekayaan, nikmat harta benda, nikmat kedudukan, pangkat dan sebagainya. Itu nikmat yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya.
Yang kedua, nikmat kesihatan. Yang pertama sekali itu nikmat kekayaan, nikmat harta benda, itu nikmat yang paling rendah sekali, yang paling bawah sekali. Itu mengikut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang kedua, nikmat kesihatan. Sebab itu sihat ini satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita syukuri di atas nikmat ini. Kerana kalaulah kita kaya, ada harta banyak benda sekalipun dalam kehidupan kita, kalau kesihatan kita itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan kesakitan dan sebagainya, maka tidak dapat kita menggunakan, menikmati kekayaan harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah taala, yang ketiga adalah nikmat anggota tubuh badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan sempurnanya anggota ini, maka kita dapat melakukan kebaikan, dapat menyempurnakan kerja buat kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan anggota tubuh badan kita ini, kita dapat melakukan perkara-perkara kebajikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menjadikan sempurnanya amalan, ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nikmat kehidupan. Diberikan nyawa, diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita gunakan nikmat itu, habiskan umur kita ke arah perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana semua ini akan disoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melangkah kaki seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan akan disoal dahulu. Di antaranya apa dia? Di antaranya kita habiskan umur kita ini untuk apa? Kita gunakan ke arah perkara yang bagaimana? Penat lelahnya kita, letih kita, tapi adakah perkara itu datangkan manfaat kepada kita? Itu semua akan disoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada situ kita bersungguh-sungguh, bermati-matianlah kita melakukan perkara yang boleh dibawa mati. Jangan kita bersungguh-sungguh, bermati-matian kepada urusan perkara yang tak boleh dibawa mati. Kita penatkan kaki kita, penatkan tangan kita, penatkan mata kita. Kadang-kadang orang bersengkang mata, berjaga di tengah malam dan sebagainya, tetapi perkara itu tidak mendatangkan manfaat kepada dia di dunia, lagi-lagilah di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pesanan ulama kepada kita. Kita penatkan kaki kita melangkah ke tempat yang baik yang dapat manfaat kepada kita. Penatkan tangan kita melakukan kebaikan dan datangkan manfaat kepada kita. Penatkan mata kita di tengah malam berjaga, bukan perkara yang sia-sia, lagi pula perkara maksiat kepada Allah. Tapi penatkan mata kita, bersengkang mata untuk kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan nikmat yang kelima, kata Imam Ghazali, ini nikmat yang paling besar sekali. Nikmat apa ini? Nikmat iman dan nikmat Islam. Iman dan Islam merupakan nikmat yang paling besar daripada empat nikmat yang disebutkan sebentar tadi. Subhanallah. Maka kita menjaga nikmat ini dengan sungguh-sungguh. Nikmat Islam, agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah masuk kepada tahun yang baru, yang mana tahun ini juga mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada hari pengakhiran dalam kehidupan kita. Bertambah hari, bertambah bulan, ataupun setiap saat kehidupan kita ini menuju ke alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun hijrah ini dilakukan ataupun yang dibuat pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tahun hijrah ini yang mana yang mula-mula sekali yang dibuat ataupun yang diciptakan pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu.
Takwim ataupun tarikh ini ketika mana pada zaman Sayyidina Umar Islam tersebar luas di suatu tempat Islam, dan Sayyidina Umar memerintah selama 10 tahun. Waktu itu Islam subhanallah tersebar luas agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan Sayyidina Umar menghantar surat-surat ke 100 tempat. Di rata-rata tempat dihantar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Apabila surat itu dihantar, maka tidak ada tarikh. Ini cerita bagaimana dimulakan tarikh hijrah dalam kehidupan kita yang digunakan oleh umat Islam. Kemudian dihantar surat di suatu tempat tapi tidak ada tarikh. Tahun bila tak tahu. Tiba-tiba surat sampai. Kemudian Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliaulah yang menyuarakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kamu menghantar surat di suatu tempat, hantar surat kepada kami, tapi kami tak tahu bilakah masa surat itu dihantar dan sampai kepada kami, bila kami tak tahu tarikh itu bila. Kemudian bila mana disuarakan perkara itu, maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memanggil para sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk berbincang, bermusyawarah, berbincang macam mana kita nak buat ini. Kemudian timbullah satu keputusan bahawa kita kena buat satu masa, satu tarikh untuk digunakan oleh umat Islam. Kerana mudah bila mana hantar surat, hantar pelbagai perkara, maka ada masanya. Kemudian bila mana setuju untuk buat tarikh, takwim, dibincangkan lagi, mesyuarat lagi, kita nak mula dengan tahun apa. Ada pelbagai cadangan daripada sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mencadangkan bahawa kita menggunakan tarikh kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun kelahiran baginda yang mulia, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala tidak setuju. Pasal apa tak setuju? Kerana itu mengikuti orang Nasrani yang mana mereka mengikuti tarikh kelahiran Nabi Isa AS. Maka tidak disetujui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada pula sahabat yang lain yang memberikan cadangan, mengutarakan pandangan mereka, pendapat mereka, mengatakan kita menggunakan tarikh ataupun tahun kewafatan junjungan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bincang, Sayyidina Umar tak setuju juga, kerana tahun itu merupakan tahun kesedihan, tahun kedukaan. Bayangkan seorang Nabi junjungan kekasih hati meninggal, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahun tersebut merupakan tahun kedukacitaan, kesedihan bagi orang Islam. Maka tak sesuai kita nak mulakan tahun hijrah pada tahun ataupun tahun digunakan tahun umat Islam menggunakan tarikh kewafatan, tahun kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang pula satu pendapat, satu pandangan daripada seorang sahabat. Sahabat ini yang namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliaulah yang memberikan pandangan, cadangan bahawa kita menggunakan tahun hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana memberikan cadangan ini, semua pakat setuju. Pasal apa? Kerana hijrah itu merupakan satu kemenangan, kejayaan bagi umat Islam pada waktu tersebut. Maka digunakan tarikh itu untuk digunakan tahun yang pertama bagi umat Islam daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Di dalam peristiwa hijrah ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak perkara-perkara yang berlaku. Bagaimana kesusahannya, kepayahannya, pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sanggup berpisah dengan keluarga, ada yang sanggup meninggalkan segala benda, harta benda yang mereka perolehi pada waktu tersebut. Abu Salamah dan juga Ummu Salamah dan anak beliau, Abu Salamah merupakan seorang sahabat Nabi SAW. Dan beliaulah yang pertama yang menjejakkan kaki ke Madinatul Munawwarah. Siapakah beliau? Abu Salamah, sahabat yang pertama yang menjejakkan kaki ke Madinatul Munawwarah. Ketika mana beliau nak melakukan hijrah, ini pengorbanan sahabat Nabi SAW. Ketika mana beliau nak melakukan hijrah daripada Madinah,
daripada Makkah ke Madinatul Munawwarah, yang mana Madinatul Munawwarah pada waktu tersebut dinamakan kota Yathrib. Sebelum Nabi sampai, namakan kota Yathrib. Selepas Nabi sampai di situ, hijrah Nabi SAW, maka ditukar namanya Madinatul Munawwarah, Madinatul Nabi SAW. Subhanallah. Abu Salamah, istrinya dan anaknya ingin melakukan hijrah, tetapi dihalang, disekat oleh keluarga. Keluarga di sebelah istrinya, Ummu Salamah, datang menghalang Abu Salamah supaya mereka ini jangan berhijrah, dan dihalang supaya jangan dibawa istrinya dan anaknya itu. Kalau kamu nak hijrah, wahai Abu Salamah, kalau kamu nak hijrah, wahai Abu Salamah, kamu hijrah seorang-seorang kamu. Kamu jangan bawa anak kamu, jangan bawa istri kamu dan sebagainya. Ini pengorbanan sahabat Nabi SAW. Kemudian diambil istri beliau ini, dibawa balik oleh keluarganya. Dan datang pula keluarga Abu Salamah mengambil anak Abu Salamah, kemudian dibawa balik oleh keluarga Abu Salamah. Abu Salamah terpaksa meninggalkan keluarganya, istri dan anaknya untuk Islam, untuk Nabi SAW. Ini kecintaan para sahabat Nabi SAW. Sebab itu Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Baginda Rasul SAW pernah bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku lebih dia cintai, min walidihi, daripada ayahnya, daripada ibunya, wa walad, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Maka wajib kita mencintai Nabi SAW lebih daripada segala-galanya, lebih daripada keluarga, lebih daripada harta benda kita, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia sekalian. Subhanallah, inilah ajaran Islam, ajaran Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baginda Rasul SAW menanamkan rasa cinta yang besar kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka sanggup buat apa saja untuk Islam, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, anaknya diambil oleh keluarga Abu Salamah, istrinya diambil oleh keluarga Ummu Salamah. Kalau kamu nak hijrah, kamu hijrah seorang-seorang kamu, jangan bawa istri dan anak-anak kamu. Ini mereka ini tidak kena mengena dengan hijrah kamu ini. Subhanallah. Maka terpaksa Abu Salamah keseorangan dia melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya dan juga segala bendanya. Subhanallah. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ummu Salamah keseorangan ditinggalkan suaminya, yang mana hijrah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan setiap pagi beliau pergi ke pinggir kota, daripada pagi sampai ke petang menangis, merindukan seorang suami, merindukan seorang anak. Ini pengorbanan untuk Allah, pengorbanan untuk baginda Rasul SAW. Setiap pagi hampir setahun, dekat setahun, keadaannya keluar pagi, balik petang di pinggir kota, menangis, merindukan anaknya. Sudah tidak ada anak bersama, suami pun tidak ada bersama waktu ketika itu. Kemudian dilihat oleh ahli keluarganya dan mereka merasa kasihan, merasa kesian kepada Ummu Salamah, dan mereka mula berbincang. Tidak kesiankah kita kepada Ummu Salamah yang sudah hampir setahun keadaan dia ini, pergi balik di pinggir kota, pergi pagi balik petang, menangis, merindukan keluarga yang dicintai. Subhanallah. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mereka bincang, bermusyawarah. Kemudian mereka memberikan keizinan, kebebasan, kelepasan kepada Ummu Salamah untuk dia juga turut berhijrah bersama-sama dengan suaminya. Bila mana mendapatkan keizinan, kelepasan, kebebasan itu,
Maka Salamah pergi mengambil anaknya di rumah Abu Salamah, keluarga Abu Salamah, dan beliau pergi berjalan 500 kilometer dalam perjalanan untuk menuju pergi kepada Makkahul Mukarramah, kepada suami yang tercinta. Subhanallah. Ini pengorbanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ketika mana sebelum datang ke Mekah beliau tidak ada apa-apa. Orang yang tidak ada apa-apa kemuliaan ataupun tidak ada darjat kedudukan pada waktu tersebut. Kemudian bila datang ke Mekah Al-Mukarramah, beliau menjadi seorang yang kaya, seorang yang mewah, harta benda yang banyak. Siapakah beliau? Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika mana mendapat seruan untuk melakukan hijrah, maka beliau ini Suhaib Ar-Rumi ketika nak keluar ke Mekah Al-Mukarramah disekat lagi, ditahan lagi, ditegah lagi oleh kaum Quraisy pada waktu tersebut, melarang supaya dia ini keluar daripada Makkahul Mukarramah. Kamu datang ke sini dulu, kamu tak ada apa-apa, kata mereka kepada Suhaib Ar-Rumi. Kamu tidak ada kedudukan, tidak harta benda, kekayaan tidak ada. Kamu sekarang, kamu dapat harta daripada sini, kamu dapat kekayaan daripada sini, kamu sudah ada kehormatan daripada sini, tiba-tiba kamu nak keluar daripada sini begitu saja, nak bawa sekali harta benda kamu. Maka mereka larang, maka tahan dia. Kamu tidak boleh dibebaskan, kamu tidak boleh dilepaskan untuk melakukan hijrah ke Madinatul Munawwarah. Subhanallah. Pengorbanan Suhaib Ar-Rumi, dia mengatakan kepada mereka, ma ra'yukum, apakah pendapat kamu, apa kamu nak kata, apa pandangan kamu jika harta benda yang banyak ini yang ada pada aku ini kamu ambil semua ni aku tak mau, aku hanya nak berhijrah ke Makkahul Mukarramah mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kata, ya kalau begitu wahai Suhaib Ar-Rumi, maka boleh, tapi jangan kamu bawa apa pun harta daripada kamu yang kamu ambil daripada sini, yang kamu usahakan daripada sini. Subhanallah. Maka Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan semua harta bendanya dan beliau menyahut seruan Allah, menyahut seruan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan pengorbanan yang besar untuk agama Allah, untuk Islam, untuk menjaga iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat melakukan hijrah pada bulan Muharram, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah pada bulan Safar, 26 Safar itu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengapakah kita digunakan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama bagi tahun hijrah? Pasal apa? Kata ulama, kerana pada bulan Muharram para sahabat sudah mula berhijrah. Ya, sudah mula berhijrah. Abu Salamah, kemudian Suhaib Ar-Rumi dan para sahabat yang lain sudah mula melakukan perjalanan berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Dan pada waktu itu Nabi sudah ada keinginan untuk melakukan hijrah. Bila itu? Pada bulan Muharram. Tetapi masih belum mendapatkan keizinan. Keinginan sudah ada, tapi keizinan itu belum dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila berlaku perjumpaan daripada Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf dan para durjana yang lain ini membincangkan di Darun Nadwah. Di Darun Nadwah mereka ini berbincang untuk membunuh ataupun melakukan keburukan ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bincang punya bincang, ada yang bagi pandangan bahawa kita kena tangkap Nabi, tangkap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, penjarakan dia, besikan ataupun penjarakan di kurungan besi. Ada yang berpandangan begitu, dan ada yang berpandangan bahawa kita tangkap dia, kita buang dia dan sebagainya. Macam-macam pandangan untuk menjatuhkan ataupun memberikan keburukan kepada junjungan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Macam-macam perancangan ini, kemudian Abu Jahal dia memberikan pandangannya. Ini pandangan yang sangat jahat daripada Abu Jahal yang mana laknatullah ini.
Berhimpun semua ini Umayyah bin Khalaf dan juga Nadhr. Yang mana juga Nadhr ini adalah orang yang membanding najis kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Rasul solat dekat dengan Kaabah. Ini punya jahatnya orang pada waktu tersebut. Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Sayyidina Bilal, seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan siksaan yang amat dahsyat sekali pada waktu tersebut. Subhanallah. Dan mereka semua berkumpul. Abu Jahal memberikan pandangannya. Beliau mengatakan, kita kumpulkan semua kabilah, kita kumpulkan semua kumpulan-kumpulan kabilah-kabilah ini, puak-puak ini, kita berikan kepada mereka pedang yang sangat tajam. Kumpulan ini juga kumpul semua yang gagah perkasa, yang muda, yang kuat dan sebagainya. Kumpul semua ini. Dan juga berkumpul semua ini untuk membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk ditangkap, dipenjarakan, di pagar besi, tidak. Bukan untuk dibuang di luar kawasan, tidak. Tapi untuk membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberikan pedang yang sangat tajam. Semuanya berkumpul di depan rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa punca dia kumpul semua kabilah ini? Karena pada pandangan dia pada waktu itu, bila semua berkumpul kabilah-kabilah ini dan serentak menetap membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kaum ataupun puak Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf tidak kemampuan, tak mampu untuk balas semua. Dia betul menyerang semua kabilah-kabilah ini. Kerana besar mereka, banyak kabilah dikumpulkan semuanya. Kalau Bani Abdul Manaf nak serang balik, maka tak mampu mereka. Ini perancangan Abu Jahal laknatullah untuk membunuh junjungan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia, pemikiran dia pada waktu itu. Tapi perancangan itu Allah lebih baik perancangannya dan lebih baik menggagalkan perancangan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah turunnya malaikat Jibril alaihissalam bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan keinginan kepada engkau untuk engkau melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah. Ketika mana mendapat keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala di tengah hari rembang, waktu yang terik, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan pergi menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sangat-sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, tengah hari rembang tak pernah Nabi pergi rumah orang waktu tengah hari rembang dalam keadaan waktu yang tak sesuai. Dan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan datang pada waktu yang seperti ini. Waktu yang macam mana ni? Tengah hari rembang, tengah hari terik ini datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Baginda Rasul takkan datang melainkan ada betul-betul perkara yang sangat-sangat penting yang nak disampaikan. Memang ada betul-betul benda yang sangat penting, iaitulah nak mengajak, menyampaikan bahawa Nabi SAW sudah pun mendapat keizinan untuk berhijrah, dan bersama Nabi untuk hijrah itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq saja, dua orang saja. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan berita khabaran daripada Nabi SAW, beliau menangis gembira. Kerana apa? Kerana berhijrah bersama dengan baginda Rasul SAW, seorang insan, seorang manusia yang agung, yang paling dicintai, paling dikasihi, paling disayangi. Subhanallah. Dan ketika mana baginda Rasul SAW nak keluar daripada kediamannya, Sayyidina Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kerana apa disebutkan karramallahu wajhah? Yang mana dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau masuk Islam ketika masih berumur kecil lagi. Masih kanak-kanak sudah pun beriman kepada Nabi SAW. Beliau tidak pernah pun menyembah berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajahnya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan sahabat yang lain. Sahabat yang lain mereka sudah besar, mereka sudah pernah melakukan penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sayyidina Ali daripada kanak-kanak lagi, dia sudah pun masuk Islam
beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali supaya mengambil tempat untuk tidur di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wahai Sayyidina Ali, kamu jangan bimbang, tidak akan berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini kepada kamu. Itu jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak jamin begitu pun, seorang sahabat ini pasti akan duduk tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana besarnya cinta sayang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanggup berkorban apa sahaja. Harta benda, keluarga, lebih-lebih lagi nyawa mereka sendiri mereka sanggup gadaikan. Untuk siapa ini? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah duduk di situ dan Nabi pun keluar. Sebelum Nabi keluar, semua ni dah berkumpul dah di depan kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul untuk nak menetak Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk nak membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi keluar itu tak ada siapa pun yang nampak, tak ada siapa pun yang perasan. Nabi baca waja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Itu yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Subhanallah, Allah menjadikan sekatan bagi tak nampak ini, yang mana orang-orang yang nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam disekat pandangan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkatan ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama pun mengajarkan kepada kita, sekiranya kita berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan perkara yang kita tidak ingini, maka bacalah ayat ini, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Subhanallah, mudah-mudahan dengan izin Allah maka kita selamat daripada perkara yang tidak diingini yang akan kita hadapi lalui dalam kehidupan kita. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketika mana Nabi keluar sahaja, Nabi ambil tanah dan Nabi letakkan di setiap kepala orang yang menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua tak perasan. Nabi letakkan, tak ada seorang pun yang tak tertinggal pun, seorang pun, semua diletakkan pasir di atas kepala mereka. Tapi mereka tidak nampak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi keluar daripada kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menuju ke arah yang bertentangan. Ini kebijaksanaan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak terus berjalan musafir ke Madinatul Munawwarah, tidak. Nabi berjalan ke arah yang bertentangan. Nabi pergi ke Gua Thur dan juga berduduk di ke Gua Thur itu selama 3 hari bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Ketika mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke gua itu, sebelum Nabi masuk lagi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu minta supaya Nabi tunggu di luar, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk untuk nak melihat ada tak benda-benda yang membahayakan, yang boleh menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sayangnya seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk, maka dicek dulu, dilihat sesuai atau tak sesuai, ataupun ada benda yang bahaya ataupun tidak, maka dibersihkan tempat tersebut. Ada lubang-lubang di situ, maka ditutup dengan kainnya, dan tinggallah satu lubang sahaja yang tak ada kain dah, tak ada tempat dah, tak ada benda nak tutup, maka ditutup dengan kaki, diunjurkan kakinya untuk tutup lubang tersebut. Sebab apa? Sebab kebimbangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berlaku perkara-perkara yang tidak baik ataupun yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan bila selesai semua, ditutupkan dengan kakinya, barulah dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tempat tersebut dan ditidurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ribanya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sangat membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu gelaran As-Siddiq. Ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapat berita yang ganjil, berita yang tak masuk pada akal bagi mereka.
Kemudian mereka sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan mudah-mudahan penyampaian itu boleh menggugat kepercayaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW. Ini berita tak masuk akal. Yang mana Isra' Nabi SAW dan Mi'raj Nabi SAW. Isra' itu apa? Isra' itu perjalanan daripada Mekah yang mana sampailah ke Baitul Maqdis. Itu Isra'. Mi'raj telah naik kepada langit Allah Subhanahu wa taala sampai Sidratul Muntaha dan sebagainya. Pergi malam, balik sampai sebelum subuh. Itu benda yang tak masuk akal. Maka cuba untuk menggugat Abu Bakar As-Siddiq, kepercayaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Pergi dengan penuh semangat ni nak cerita bahawa Nabi ni memang apa nama penyampaiannya, apa ni khabar ini benda yang tak betul dah ni, yang boleh menyebabkan Abu Bakar tak percaya kepada dia. Benda yang tak masuk akal pada waktu itu. Bila sampai sahaja berita itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahawa jika itulah apa yang dicakapkan, apa yang diceritakan oleh junjungan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku percaya. Maksudnya apa saja yang Nabi sebut yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab itulah beliau diberikan gelaran As-Siddiq oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana berada dalam gua Thur, Nabi tidur, Nabi lena di atas riba sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan tiba-tiba kaki yang diunjurkan tadi, diunjur di satu lubang tadi, digigit binatang berbisa. Disebutkan dalam kitab Ar-Ruhiqul Maktum, binatang itu adalah kalajengking. Ada yang kata ular, tak ada yang kata kalajengking dan sebagainya. Yang pasti binatang berbisa menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi apakah reaksi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Abu Bakar As-Siddiq sedikit pun tidak bergerak. Dia menguat sikit pun tidak. Kenapa? Kerana takut mengganggu seorang sahabat yang sangat dicintainya, yang sangat dikasihinya. Itulah Sayyidina Abu Bakar, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gerak sikit pun tidak. Sedangkan sangat-sangat menahan kesakitan waktu itu sehingga mengalir air matanya. Air mata dia mengalir dan menitis. Jatuh air mata itu ke atas pipi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau kejutkan Nabi, tak mau mengganggu rehat Nabi, mengganggu tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak upaya air mata itu mengalir, pasal sakit sangat. Tak tahan sakit, mengalir air matanya dan jatuh ke atas pipi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itulah pengorbanan kecintaan sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila air mata itu jatuh ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tersedar. Nabi terjaga dan Nabi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa kena dengan kamu? Apa jadi dengan kamu, wahai Abu Bakar?" Kemudian beliau menceritakan bahawa aku terkena gigitan sengatan binatang berbisa, dan Nabi pun ambil kakinya dan Nabi ludah atau Nabi baca atau Nabi ludah, Nabi hembus pada kaki itu, dan dengan serta-merta tiba-tiba hilang terus kesakitan yang ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Subhanallah. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kisah itu juga kata ulama, maka boleh kita minta ubat jampi kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, tuan-tuan guru dan sebagainya, kerana kehidupan mereka itu, hidup mereka itu senantiasa dengan Allah, yang hampir dengan Allah, mudah-mudahan dengan keberkatan mereka, maka jampi untuk kita, ubatkan untuk kita, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil boleh kita mengambil atau meminta ubat kepada alim ulama. Suruh buat ayam ke, suruh jampi untuk penawar ke dan sebagainya, ataupun untuk kesakitan kita ke. Mudah-mudahan, kerana apa? Kerana mereka orang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dengan kedekatan itu Allah makbulkan permintaan mereka dan juga sembuhkan kesakitan ataupun apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Subhanallah.
Kemudian hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pengorbanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk Islam, untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma hijrah itu sudah tidak ada hijrah dah. Selepas itu hijrah yang besar itu, selepas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang sudah tidak ada hijrah. Maka hijrah kita adalah hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Kalau dulu mungkin kita dalam keadaan lalai, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka makin tahun kita masuk ini, bertambah umur kita, maka bertambah hampir kita, bertambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah banyak amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita ada dosa kita, maksiat kita, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah kita ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Semakin bersih, semakin suci hati kita dalam nak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amalan kita, semakin banyak ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan kehidupan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? Taubat itu adalah ar-ruju' ila Allah min tariqil mu'di ila tariqil qurbi. Taubat itu adalah ar-ruju' ila Allah, kembali. Ruju' itu apa? Ruju' itu kembali. Kembali kepada mana? Ila Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minat yang mana daripada jalan yang jauh tersimpang, min tariqil mu'di, jalan yang jauh, jalan yang kesesatan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ila tariqil qurbi, kepada jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun dan juga kita minta diampunkan, dibersihkan segala kesilapan kita, dosa kita. Tidak ada orang yang selamat dari melakukan kesilapan. Tak ada seorang pun melainkan para nabi, para rasul. Semua pasti akan juga tersilap langkah. Tapi kita kena ingat, kata ulama, kadang-kadang Allah berikan kita terjatuh. Kita dah jaga dah ni, dah usaha untuk memelihara diri kita daripada melakukan keburukan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita tergelincir, terjatuh juga. Dan itu boleh menjadi satu tanda bahawa kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa begitu? Karena dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah kasih, Allah cinta, Allah sayang kepada orang-orang yang kembali kepada Allah. Sebab itu kadang-kadang kita terjatuh, kita bangun kembali, bertaubat kepada Allah. Itu tanda apa? Allah sayang kepada kita, Allah kasih kepada kita, Allah cinta kepada kita. Sebab itu kadang kita terjatuh dan kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaman, seperti mana mereka la dzambalah, tidak ada dosa bagi mereka. Subhanallah, bersih, suci dari mereka, dan mereka kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, sejahtera, dalam keadaan diampunkan dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan kita ini pasti akan ada perakhiran. Kita berada dalam masjid ini, dalam surah yang mulia ini, subhanallah. Adakah ini selamanya? Tidak selamanya. Semua ini akan berakhir. Dan pengajian ini insya-Allah sampai hari kiamat akan berterusan. Cuma kita ini silih berganti. Dulu waktu ibu dan ayah kita, dulu waktu Tok Wan dan Tok kita, waktu mereka untuk apa? Untuk mereka melakukan persiapan, untuk mereka buat bekalan mereka sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masa mereka. Dan sekarang ini Allah bagi kesempatan waktu untuk kita. Satu hari nanti mungkin kita pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat ini akan diisi oleh anak kita, oleh cucu kita, oleh cicit kita, sampailah hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini waktu, kesempatan dan juga peluang kepada kita untuk merebut sehabis mungkin
melakukan kebaikan sesungguh-sungguh mungkin sebelum kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana semua kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Tak kira siapa, mati pasti akan mati. Cuma cara kematian itu berbeza-beza. Ada yang husnul khatimah dan ada yang su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mati yang baik, alhamdulillah. Itu satu pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada dalam keadaan mati mereka itu su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Ini yang kita sangat-sangat minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu kita minta berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah dengan kematian yang baik ya Allah. Wala takhtim alaina ya Allah, jangan engkau matikan kami, akhirkan umur kami, engkau ambilkan umur kami ya Allah bisu'il khatimah, dengan pengakhir yang buruk, dengan akhir yang buruk, kematian yang buruk ya Allah. Itu yang sangat-sangat kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita yakin dan pasti semua kita akan mati meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan matinya kita itu, yang mana mati itu memberikan kebaikan, manfaat kepada kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya sebutkan di awal tadi, kita penatkan kaki kita. Kita letih duduk dalam ini pengajian kita, penatkan, letihkan diri kita. Ya, penatkan diri kita, letihkan diri kita. Tapi untuk apa? Untuk perkara yang bermanfaat, perkara yang mendatangkan kebaikan kepada kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahan mata kita, pagi-pagi main mengaji dan sebagainya, bersengkam mata ni, tahan mata kita. Tapi untuk apa? Untuk perkara yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, faedah kepada kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan penatkan kaki kita, penatkan tangan kita, penatkan mulut kita, berkata-kata, bercakap perkara yang tidak memberi langsung faedah kepada kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kita bermati-matian untuk perkara yang boleh dibawa mati. Jangan kita bermati-matian melakukan perkara yang tidak boleh dibawa kepada alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perpindahan kita, hijrah kita daripada kelemahan kita ataupun keburukan kita ke arah lebih baik, dan juga daripada kekurangan amal ibadah kita, maka lebih banyak ataupun lebih semangat kita untuk melakukan kebaikan, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri, saya mohon sangat kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.